KPM. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama lagi sekali untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara bukan saja dari segi fizikal tapi juga dari segi minda anda. Adik-adik, homework yang saya bagi ni dah biasa buat ke? Ke tinggalkan sahaja? So, biasakan buat latihan-latihan diberikan supaya anda lebih faham tentang apa itu psikologi sukan dan macam mana kita nak memahiri kemahiran psikologi sukan itu sendiri. Sebab dengan menguasai kemahiran minda ini, sebenarnya ia akan membantu kita untuk selangkah lebih ke depan untuk menjadi seorang juara. So, ingat benda tu ya. So, apa tunggu lagi? Jom kita ke episod hari ini. So, tajuk hari ini adalah bagaimana untuk menguasai kemahiran minda kita. Kita masih dalam siri menguasai kemahiran minda kita dan hari ini kita nak belajar tentang imagery dan visualisasi. Okey? So, biasa kan kita dengar benda ni? Imagery dan visualisasi. Apa tu imagery dan visualisasi? Selalu coach akan cakap, imagine buat benda tu betul-betul. Kan, cuba visual macam mana nak sepak bola tu. Jangan asyik sepak saja. Betul tak? Biasa kita dengar benda-benda ni kan? So, imagery dan visualisasi ni sebenarnya adalah satu perkara di mana kita membayangkan atau kita cuba mengimajinasikan sesuatu perkara di dalam minda kita. Seolah-olah contohnya, kita kata kita sedang berada di tepi pantai. Kan? Patutlah time-time PKP ni tak bolehlah nak pergi tepi pantai. Kalau rumah kat tepi pantai tu lain cerita. Kan? Tapi majoriti kita duduk di dalam kawasan kondominium, kawasan perumahan yang rapat dan sebagainya. So, kita tak boleh nak pergi jauh. So, jadinya kita boleh hanya berimajinasi. So, teknik hari ni yang kita nak guna ni akan banyak membantu adik bila berada di rumah ni. Betul tak? Tak boleh nak pergi bercuti, kita bercuti secara minda kita. Okey, kita balik semula. Apa itu imagery dan visualisasi? Okey, imagery dan visualisasi ni adalah sesuatu yang boleh membantu kita untuk mengaktifkan sensory motor kita. Kita ada banyak motor dan kita ada banyak neuron dalam minda kita, dalam otak kita ya. So, bila kita berimagery ataupun kita berimajinasi, perkara ini akan membuatkan kita punya otot-otot dan kita punya neuron-neuron dalam otak kita ni akan terangsang. Dan seolah-olah dia akan menjadikan seperti kita membuat aktiviti itu dalam keadaan yang sama. Sebab dah banyak research yang kita buat, bila kita ada equipment yang kita pakai di kepala kita ni dah kita panggil EEG. Di mana EEG ni adalah wave di mana kita boleh mengetahui bagaimana perkembangan otak kita atau pergerakan otak kita untuk mengetahui apa yang kita sedang merasai, apa yang sedang kita fikir dan sebagainya. Bila kita buat imagery dan visualisasi tentang sesuatu aktiviti, contohnya kita sepak bola, kita spike bola, kita jaringkan bola. Okey? Bila kita buat perkara-perkara ni, sama juga activation ni akan terjadi sama macam kita berada di padang tu. So, bijak tak otak kita ni sebenarnya? Tak perlu buat pun tapi kita boleh membawakan imajinasi tu seperti betul, seperti yang real. Itu yang penting sebenarnya. Okey? So, ada dua perkara yang kita kena bezakan. Kan? Satu ialah apa itu imagery dan apa itu visualisasi. Ada beza tau. Okey, kita pergi kepada visualisasi dulu. Okey? Visualisasi ni adalah kita mengimajinkan sesuatu atau kita menggambarkan sesuatu. Selalu orang tua-tua cakap, kita ni berangan. Tapi janganlah jadi berangan macam Pak Jenin. Okey? Jangan berangan saja jatuh daripada pokok kelapa kan tak selesai. Kan? So, kita nak menjadikan kita punya imajinasi ni sebagai satu di mana kita boleh mengimajinkan sesuatu perkara. Itu visualisasi. Tapi, contohnya sekarang, saya kata, cuba bayangkan sebuah kereta. Boleh tak bayangkan sekarang? Kereta tu kereta apa? Myvi, Honda dan sebagainya. Kita boleh bayangkan kereta sebab biasa kita dah lihat kereta tu. Banyak kereta kita dah lihat. So, visualisasi akan jadi mudah bila kita tahu apa yang kita nak bayangkan. Dan seterusnya, imagery. Okey? Imagery ni sama juga tapi ada beza sikit. Tadi kita imagine saja, kita menggambarkan sahaja. Okey, kita membawakan bayangan tu sahaja. Tetapi imagery ni adalah kita menggunakan 5 deria kita. Iaitu
deria penglihatan kita, deria pendengaran kita, deria bau kita, okey, deria rasa dan deria sentuh. Ada 5 perkara yang kita akan buat bersama-sama. So, kalau kita nak tahu lebih lanjut macam mana kita nak mencuba semua ni, tunggu sebentar lagi kita akan cuba macam mana kita nak membuat visualisasi dan imagery. So, jangan pergi mana-mana, kita akan jumpa selepas tu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok apa beza antara visualisasi dan imagery. Okey, sebenarnya visualisasi dan imagery ni boleh membantu kita untuk merangsangkan fiziologi kita, tahap fiziologi kita juga. Daripada kadar denyutan jantung kita, lepas tu cara kita berpeluh dan sebagainya. Ia akan membantu kita. Kalau betul-betul kita dapat buat aktiviti ni dengan betul-betul, pada akhir aktiviti ni adik-adik akan rasa goosebump. Adik akan rasa yang adik dah berada di situ sebenarnya. Okey, alright. Mungkin banyak aktiviti yang adik dah pernah buat, tapi tak apa. Kita cuba lagi sekali untuk memahiri aktiviti-aktiviti ni. Okey, yang aktiviti yang pertama adalah, okey, pastikan adik duduk dengan keadaan yang relax. Okey, pastikan duduk dengan relax dan santai. Pastikan tulang belakang straight. Okey, tegak. Jangan duduk macam nak pergi kedai kopi contohnya. Okey, pastikan duduk dengan secara tegak. Okey. Sekarang kita tutup mata kita. Tapi sebelum tu, ingat lagi tak cara nak bernafas? Okey? Sepanjang aktiviti-aktiviti yang datang ni, kita akan menggabungkan beberapa aktiviti bersama. So, hari ni kita akan menggabungkan aktiviti bernafas. So, ingat lagi tak? Bernafas, perut kena kembung. Bila kita keluarkan nafas atau kita hembus, perut kena kempis. Jangan terbalik pula Alright, okey. So, kita akan tutup mata, relax, okey? Alright, dah tutup mata. Okey, ikut saja apa yang saya cakap. Okey, jangan rush. Okey, pastikan adik tutup mata, relaxkan diri anda sekarang ni. Okey. Relaxkan alis mata anda. Okey. Sekarang tarik nafas sedalam-dalam dan hembus. Boleh pakai mulut ataupun boleh pakai hidung, tak salah. Tapi jangan hembus secara sangat kuat. Okey, tarik nafas lagi sekali. Okey, hembus. Sekali lagi. Dan hembus. Okey. Sekarang biarkan fikiran adik. Jangan fikir apa-apa lagi. Okey, biarkan fikiran tu. Saya tahu banyak akan berserabut dalam kepala otak tu. Tapi biarkan saja. Okey, biarkan perasaan apa yang adik tengah fikirkan tu. Okey? Alright, apa yang sedang berlari dalam minda anda tu. Biarkan sekejap. Seketika. Dalam 10 saat. Banyak tak perkara yang lari dalam minda adik? Okey, alright. Sekarang kita nak biarkan perkara tu, okey, ikut apa yang saya cakap ya. Alright. Sekarang cuba bayangkan seekor gajah. Gajah tu besar ke? Kecil ke? Gajah ada apa? Ada belalai. Boleh tak bayangkan belalai gajah tu sekarang? Gajah tu dah ada rupa belum? Okey, telinga gajah yang capang yang besar tu dah ada belum? Okey. Pastikan belalai ada. Okey. Adakan ekor dia. Gajah ada berapa kaki? Ada 4 batang kaki. So jangan pula ada 3 batang kaki pula tiba-tiba. Kan kesian gajah tu tempang. Okey, pastikan ada 4 kaki. Boleh tak ikut saya? Boleh tak bayangkan seekor gajah ni? Gajah ni warna apa? Dia agak kehitam-hitaman dan kecoklat-coklatan sikit. Okey. Alright. Tengok gajah tu. Tengok saja. Comel tak gajah tu? Gajah kita macam dalam kartun ke macam dalam zoo? Okey, dah tengok gajah tu. Alright, sekarang pelan-pelan buka pinja mata anda. Berapa ramai yang boleh dapat bayangkan gajah tu? Kita boleh visualisasikan gajah tu. Kalau boleh, angkat tangan. Okey, alright. Saya beranggapan adik-adik dapat bayangkan gajah tu. Senang kan? Sebab kita dah biasa tengok gajah. Alright. Mungkin kalau tak dapat tu, kena pergi tengok gajah balik. Kalau lain lah, kalau anak buah saya ni memang tengok dalam TV saja. Mungkin dia tak boleh nak bayangkan lah.
Tapi kalau anda yang dah biasa, yang dah besar ni, saya harap yang anda boleh bayangkan gajah. So ni latihan pertama. Kita kena sentiasa visualisasikan sesuatu. Macam tadi lah saya kata, bayangkan sebuah kereta. Ivy ke, kat rumah, depan rumah punya kereta ke, apa saja. Kita belajar visualisasi dengan membayangkan perkara yang kita dah biasa tengok. Okey, aktiviti kedua pula. Okey, tadi kita dah bayangkan gajah. Dah nampak gajah? Comel tak gajah tu? Okey, alright, bagus. Yang kedua pula sekarang. Okey, sama juga relax. Kalau nak baring pun boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Tutup mata kita. Okey, tarik nafas. Okey, hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Nampak kan badan kita dah relax. Okey. So sama juga kita biarkan fikiran kita sekejap. Tadi kita nampak gajah. Sekarang kita nak buat benda yang lagi senang sebenarnya. Cuba bayangkan seekor kucing. Kucing Parsi, kucing Siam, suka hati anda lah nak bayangkan kucing apa. Okey? Tapi kucing anda sekarang ni dah ada rupa dah kucing. Dah ada kaki, dah ada muka, dah ada ekor, dah ada gebu-gebu. Dah nampak kucing tu? Alright. Tapi kucing tu sekarang adalah seekor kucing berwarna pink. Hai? Cuba bayangkan seekor kucing warna pink. Nampak tak kucing tu warna pink sekarang? Kucing tu ada 2 tanduk di atas kepala. Jahat kucing ni. Boleh bayangkan? Okey, alright. Kalau kita bandingkan tadi, berapa ramai yang dapat bayangkan kucing berwarna pink ada tanduk 2 ni? Okey, alright. Ada ramai yang angkat tangan. Saya nampak bagus. Alright. Kalau anda boleh membayangkan 2 perkara ni. Tadi gajah ke senang ke kucing senang? Patut kucing yang senang kan? Sebab kucing biasa kita dah tengok, gajah selalu sekali-sekala je kita tengok. Tapi kucing ni biasa kat rumah, ramai rumah ada kucing dan dia belai kucing tu semua kan? Tapi tiba-tiba ada tak pernah nampak kucing warna pink? Tak pernah kan? So bila kita menambahkan sesuatu di luar daya imajinasi kita. Kita tak pernah pun tengok benda tu. Tapi kita nak masukkan dalam benda tu. Kenapa penting kita nak buat perkara ni? Saya tanya balik dengan adik-adik. Kalau adik belum sampai ke podium, belum lagi dapat kalung pingat lagi, senang tak kita nak imaginekan benda tu? Sama macam gajah. Kita mungkin boleh imagine diri kita membuat latihan saja, tapi kita belum sampai lagi dekat podium tu. Jadi kita susah nak tengok macam mana keadaan kita berada di atas podium, ambil pingat. So, ambil pingat dan ambil dekat podium ni sama macam kita bayangkan kucing berwarna merah ni. Salah. Kucing berwarna pink ni. Okey, right? So, aktiviti ketiga. Kita dah nampak tadi, kita dah ada gajah, kita dah ada kucing. Okey, kita nak pergi ke manusia pula. Okey, right? Sama juga kita nak buat visualisasi. Hari ini kita nak bayang dan bayang dan bayang. Pastikan bayangan kita menjadi realiti. Itu yang penting. Alright? Okey. So, aktiviti ketiga pula. Okey. Kita tarik nafas lagi sekali. Tutup mata. Okey, tarik nafas. Hembus. Alright, tarik nafas lagi sekali. Hembus. Kita tarik nafas lagi sekali. Dan hembus. Alright, dah relax. Okey. Kita dah nampak gajah tadi, kita dah nampak kucing tadi, kucing warna pink, comel. Okey. Sekarang saya nak adik-adik bayangkan adik-adik berada di atas podium. Terpulang pingat emas, pingat perak, pingat gangsa terpulang pada adik-adik. Bayangkan diri adik sedang berada di atas podium tu. Sukan terpulang pada adik. Sukan apa? Sukan masing-masing. Sukan bola jaring, bukan sukan bola sepak, sukan bola tampar, apa sahaja. Olahraga. Boleh tak adik gambarkan diri adik berada di atas podium tu? Seronok tak bila kita dapat bayangkan diri kita ni berada di atas podium? Ini sebenarnya powerfulnya. Kenapa kuat kuasa kita punya daya imajinasi kita. Kita belum sampai lagi, tapi kita dah merasakan diri kita dah melakukan aktiviti itu. So kalau contoh kita pergi kepada kejohanan, alright, kita pastikan yang kita boleh buat imagery dan visualisasi ni. Okey, tadi kita dah cerita pasal 3, kita nak pergi ke 4. Alright, okey. Aktiviti keempat. Aktiviti keempat kita ni adalah imagery. Okey, imagery ni yang tadi kita kata masukkan 5 deria. Betul tak? Kita lihat, kita dengar, kita bau, kita rasa dan kita sentuh. Okey, semua orang dah biasa kan relaxkan badan anda masing-masing, sama juga aktiviti dia. Alright, relax, tarik nafas. Okey, duduk secara relax, okey, santai. Okey, tutup mata. Okey.
Sekarang bayangkan ada sebiji oren di atas tangan adik. Cuba sentuh oren tu. Lembut tak oren tu? Apa tekstur oren tu? Cuba bawa dekat hidung adik tu. Ada tak bau oren tu? Manis tak oren tu? Cuba bau. Cuba bau oren tu sebab kita dah biasa ada oren. Kita bau oren tu. Wangi kan oren tu? Siapa yang boleh follow? Okey, wangi oren tu. Kita pegang, kita belik oren tu. Lepas tu kita slow-slow kupas. Kita kupas. Kita kupas. Tiba-tiba terkena percikan tu sikit dekat mata. Aduh, kita rasa aduh dekat mata tu, pedih. Terkupas lagi, terkupas lagi. Kita rasa air dekat tapak tangan kita ni. Kita dah rasa air dekat tapak tangan kita ni. Kita slow-slow ulas. Kita ambil kupas, ambil seulas oren tu. Kita masukkan dalam mulut kita. Sedapnya. Kita kunyah. Kita telan. Buka mata pelan-pelan. Berapa ramai yang kat sini dapat bayangkan oren tu? Dapat rasa oren tu, dapat sentuh oren tu, dapat makan oren tu, dapat bau oren tu, kita dapat bau manis oren tu. Kalau siapa yang boleh buat benda tu, sebenarnya daya imagery anda sudah di tahap yang sangat bagus. Kita kena praktis dan praktis dan praktis. Sama juga kalau saya letakkan situasi ini di dalam, bila kita berada di podium. Kita masuk, orang tepuk tangan, kita boleh rasakan orang tepuk tangan untuk kita. Kita tunduk untuk ambil kalung pingat emas tu. Kita rasa. Saya bercakap sekarang pun saya boleh rasa sekarang ni. Okey? Itu adalah perasaan yang kita sentiasa nak bawa. So, bila adik dekat rumah sekarang ni, praktiskan benda-benda ni. Ini yang sangat penting. Praktiskan visualisasi anda, imagery anda. Imagery anda yang 5 deri rasa ni sangat penting. Bila anda boleh bawa daripada atas sampai ke bawah, anda boleh rasa anda macam tengah berlari. Kan dalam mimpi macam tengah berlari. Maksudnya adik tak sabar untuk nak balik semula kepada gelanggang adik-adik. Saya tahu pandemik ni sesuatu yang susah, tetapi kita belajar untuk membuat imagery ni. So jangan lupa buat 5 aktiviti ni. Pastikan adik imagine dan menggambarkan dan sentiasa buat ni supaya bila kita dalam masa yang kesusahan ni, kita akan balik semula kepada gelanggang kita. Okey adik-adik, belajar 5 perkara ni ya. Visualisasi dan imagery. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, kita dah belajar tadi cara macam mana kita nak buat visualisasi dan imagery. So always kena ingat visualisasi adalah sesuatu yang kita menggambarkan saja tanpa ada deria. Tapi bila kita buat imagery, dia adalah secara keseluruhan. Kita nak merasa, kita nak sentuh, kita nak berada seolah-olah kita dah berada di situ. Kita dah seolah-olah kita sepak bola tu. Kita dah seolah-olah dah menang pertandingan tu. Kenapa kita kena buat benda ni sebenarnya? Apa yang kelebihan yang kita boleh dapat daripada membuat sesi imagery dan visualisasi ni? Yang pertama adalah kita tahu mana kelemahan kita dan mana kekuatan kita. Contohnya kita ni seorang yang gemuruh bila ada ramai penonton. Kita tak boleh, masa training kita tak boleh nak panggil 10,000 orang duduk dengan kita kan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi dalam minda kita boleh bawa perkara tu. Kita biasakan seolah-olah kita training dalam minda kita yang kita ada ramai penonton yang menyorak untuk kita ataupun mungkin ada juga yang marah kepada kita. So kita nak biasakan dalam keadaan tu. So kita akan tahu kelemahan dan kekuatan kita. Kedua adalah kita akan sentiasa berasa bermotivasi. Sebab kita tahu apa yang kita look forward, kita kata kan. Dalam bahasa Inggeris kita look forward. I look forward for tomorrow. Maksudnya saya dah imaginekan benda ni. Saya dah imaginekan benda ni yang besok akan adalah hari terbaik untuk saya bertanding. So you bersemangat untuk nak pergi bertanding besok contohnya. Alright. Yang ketiga adalah lumrah hidup kita kan. Kita mungkin akan ada kecederaan. Kan dalam sukan itu adalah biasa, kita akan ada kecederaan. Bila kita ada kecederaan, sebenarnya kita boleh train dalam minda kita sebenarnya. Kita boleh buat imagery dalam minda kita. Seolah-olah kita dah boleh push kita punya kaki, kita dah boleh angkat tangan kita dan sebagainya. Makin lama kita akan boleh buat benda tu. Sebenarnya minda kita seperti yang kita cakap sebelum ni adalah segalanya yang membantu kita buat segala perkara. So ingat benda tu. Dan yang keempat adalah kita akan lebih confident. Betul tak? Sebab kalau seolah kita pergi sesuatu tempat yang kita tak biasa, kita akan rasa tak selesa. Tapi sekarang kita dah imaginekan dalam minda kita. Besok pagi saya sampai, saya nak angkat botol saya nak minum, saya nak lari macam ni. Okey, saya nak duduk macam ni.
Okey, bila coach cakap saya nak pandang macam ni contohnya, kita dah tengok semua segala perkara. So itu yang penting sebenarnya. Okey, pastikan ada 4 perkara ni yang boleh membantu adik untuk lebih menggunakan daya imagery ini. Okey. Kenapa yang ini sangat penting? Lagi sekali saya nak tekankan, kerana ini adalah penguasaan kemahiran minda yang di mana semua atlet-atlet bertaraf dunia akan guna. Mereka akan gunakan skill ni. So, kalau adik-adik dapat gunakan skill ni, saya percaya pasti adik-adik akan dapat terutamanya untuk melalui tempoh pandemik ni. Of course, sekolah tutup, kita tak training, adik-adik daripada sekolah-sekolah projek mungkin tak ada latihan, adik tak bermotivasi, adik tak nak pun balik training dan sebagainya. Tapi hold sekejap. Tunggu di sana. Kita imagine yang satu hari nanti kita boleh balik untuk training dan kita akan lebih aktif dan kita balik semula kepada rutin kita. Alright, soalan untuk minggu ni adalah, bayangkan diri anda masih bersemangat dan berkobar-kobar untuk berlatih sukan anda. Gunakan imagery dengan menggunakan 5 deria untuk lihat, dengar, bau, rasa dan sentuhan. Biasakan cuba benda ni dan saya pasti adik-adik akan lebih bersemangat. Selamat mencuba! Okey adik-adik, itu sahaja untuk hari ini. Semoga anda dapat banyak belajar tentang visualisasi dan imagery. Tahu beza dia kan? So, semoga kita akan berjumpa di episod akan datang. Sehingga itu, saya Aruna dan ini Minda Juara. Berfikir, berlatih dan berjuang.